So, kita masih lagi bersiaran hari ini. Ada macam-macam yang sedang berlangsung dekat kamp saya sekarang ni. Saya pun tersadai dekat di hadapan jalan UMT tadi selama sejam. Satu yang luar biasa So, hari ni ialah hari meraihkan convocation para senior anda. Jadi, kita ucapkan yang terbaik untuk pendewang semua ni lah. Okay. So, nampaknya this is the opening of the session. Kita punya first class of the day. Walaupun minggu lepas kita dah ada kelas, tapi kelas kita tak dapat dijalankan. Dan baru-baru ni saya ada highlightkan pada you all, minta pada kelas rep, minta bincang sama ada tentang kita sebenarnya 3 jam kredit dan kita kehilangan 1 jam kredit sebenarnya. Kita silang 1 jam kredit, jadi kita punya jadual jadi tak tentu arah. Okay. So, untuk kita adakan secara online, kita tak ada masalah. Cuma kalau kita nak buat secara fizikal, ada sedikit isu kat situ. Okay. So, buat masa ni kita akan kekal dengan jadual yang kita ada. Saya dah lihat dengan kita punya wakil buat masa ni. Kita belum putuskan lagi finally siapa yang bakal menjadi kelas rep. Okay. So, Siti pegang pos ini untuk satu tempoh sementara saja. Okay. Okay, kalau you all masih lagi nak melantik dia, it's up to you. Okay, tak ada masalah kat situ. Kita akan macam mana bersiaran seperti biasa. Okay. Alright. So, hari ni kita nak just kongsikan yang perkara yang basic-basic saja. Okay, saya nak jelaskan a few things okay, dari segi elective, okay, subjek elective yang you all kena ambil, semua sekali dalam jumlahnya berapa kalau you all still remember? 3 jam kredit dan satu subjek yang mempunyai unsur 4 jam kredit, betul? So 9 campur dengan 4. Okay. So that's the number that you're supposed to have for the whole of the 3 years of your study. Okay. So saya nak ingatkan pada you all, dari segi sekiranya berlaku apa-apa dari segi katalah ada berlaku failure, sesuatu yang kita tak minta, okay. Tapi kalau juga ianya berlaku, okay, kalau ianya juga berlaku, ianya tidak akan menarik sangat pada anda punya CGPA sekiranya anda memilih untuk mengambil subjek yang lain, elektif lain, menggantikan dengan grade yang lebih baik. Okay. Kalau sekiranya you ada grade yang lebih baik, kata you have another subjek yang anda ambil yang 3 jam kredit, sama-sama yang 3 jam kredit, 3 jam kredit itu yang dia akan diambil untuk pengiraan. Dan bukannya dia akan average sekali semuanya. Okay, dia akan ambil yang terbaik saja. Okay, kalau sekiranya berlaku ada masalah ke macam mana ke, you all punya dari segi pemilihan, dari segi apa, macam mana you all nak atur you all punya jadual dan sebagainya, ini yang you all perlu tahu. Okay. So dari segi CGPA dan sebagainya, when it comes to elective subjects, kita ada sedikit leeway. Okay. So some of your friends yang mana yang buat sukses dan kadang-kala, okay, dia juga akan termasuk sekali dalam kiraan elective sebab elektif yang ada termasuklah elektif bebas. Okay. Walaupun kita adakan nama dia elektif terhad, tetapi elektif bebas itu juga kita ambil kira untuk memasukkan untuk diambil kira untuk orang kata apa, balance off you punya score untuk final. So kalau katalah you all ada subjek-subjek yang wajib ni dah habiskan elektif yang wajib ni masih tetap perlu dihabiskan as is being told by your syllabus and curriculum, must be followed. Okay, mesti diikuti. Namun demikian, ada sedikit kelonggaran yang mana kalau you ambil macam language ke atau khusus kemahiran komunikasi ke, penulisan ke, yang mana bersifat elektif juga dan bebas, and you can score A kat subjek tu. So yang subjek-subjek ni mungkin akan diambil untuk kira
menggantikan you all punya CGPA. Okay. So katalah you all did not so well dekat kita punya elective terhad kita. Bunch of B, C, B minus, C, ada satu D ke. Okay. So kalau kata you all ambil paper dari segi elective lain, dia juga akan beri kesan dari segi yang kalau grade ni dapat A, dia akan ambil itu untuk dalam pengiraan dia. Okay. Setakat itu yang saya nak jelaskan tentang subjek yang berkedudukan sebagai elective. Okay. So hari ini kita nak bincang topik kita ialah subjek kita ini menerima kod yang baru, bukanlah kod yang lama. Kalau you all biasa dengan kod yang lama ialah MMM 3202 ke 3201. Tapi sekarang ni untuk subjek ini kita telah pun berubah jadi MMM 3663. Okay. So kita kongsikan. So saya switch off dulu video saya. Okay. Kita sharekan saya punya screen. Di mana? Okay. Alright. Okay. So di sini ya ke di sini. Okay. So kita pergi dulu kepada kualifikasi syllabus. Seperti mana yang dikehendaki untuk program kita ni, di mana minggu-minggu yang pertama ini kita kena menceritakan dulu apakah syllabus anda. Okey, apakah syllabus, apakah yang patut dibuat, patut diketahui tentang subjek ini. Okey. Alright. So basically kita nak lihat dari segi objektifnya, kita nak faham apa tu sistem container tu sendiri. Okay. Now, kalau kita belajar containerization saja, kita mungkin melihat dia daripada aspek yang berbeza. Okay. Kita melihat dari segi loading factor, kita melihat dari segi intermodalism. Okay. Maknanya berubah-ubah daripada mode yang A pergi ke mode B pergi ke mode C. Kalau ada yang masih ingat lah, mode A, mode B, mode C tu, maknanya mungkin dari perjalanan bermula dengan perjalanan di atas darat naik ke lori ke atau kereta api, kemudian berpindah pula naik atas kapal dan mungkin akan pecah pukal, okay, break bulking, masuk pula naik dengan airline. Okay. So biasa berlaku. Okay, biasa berlaku. So kita nak lihat container system ni dari segi bagaimana perjalanannya. Okay. Dari segi macam mana operasinya, macam mana rumitnya dia punya, cara mana ia bergerak. Now kita lihat juga dari segi kalau ada yang mungkin daripada rakan kita daripada operasi maritim, dia melihat subjek ini dari segi sudut penghantaran freight dan amalan custom. Tetapi penghantaran freight dan amalan custom hanya melumpuh kepada bagaimana cara prosedur kita order untuk kontainer tersebut daripada MT sampailah kita loadkan barang tersebut dan kita eksport dan hantar ke seberang sana. Okey. Ataupun pergerakan yang sebaliknya. Alright. So import ataupun ekspor dari segi pergerakan itu sahaja. Namun demikian, itu yang saya kata tadi, dalam proses itu ada berlakunya dia berubah-ubah mode. Dia bertukar, dia naik daripada lori A pergi ke lori B, tukar naik kereta api, daripada kereta api tukar pula lagi naik laluan yang lain dan sebagainya. Sebabnya ada banyak perkara yang dalam itu tidak dapat di cover dalam topik movement of freight. Okay. Sebab dia ada komponen-komponen lain yang kita nak kena cerita, seperti mana dalam atas kapal, macam mana mereka akan susun kontainer tersebut. Okay. Macam mana kita akan susun kontainer ni. Okay. So it's a different set of requirements. Okay. So subjek container system ni ada banyak karakter-karakter yang terlibat sama. Okay. So seperti mana yang awak lihat kat situ, objektifnya to understand the basic knowledge, understand the container system involving the characteristics of multimodal and intermodal transport.
Okay, so kita tengok dia punya perubahan-perubahan yang berlaku. Dari segi operational dia macam mana. Okay, to understand the application, function, system use in the related container industry. Kalau kita sempat pergi ke sistem. Okay, and then the management, planning, operation, container process system, macam mana cara mereka menyelia the whole process. Now, this whole process, kalau kita lihat pada syarikat liner saja, is just satu snippet of one photoshoot. Okay, satu gambar yang kita lihat, tapi tak menjelaskan keseluruhan what is going on in this whole process. Okay, dalam tersebut kita ada juga yang mana kita tak cerita panjang, iaitu berkaitan dengan container damage. Okay, ataupun apabila container telah dihantar pulang ke depo. Alright, so bila mana container telah dihantar pulang ke depo, dia akan melalui beberapa proses orang kata pembersihan. Okay, pembersihan. Now kalau katalah container tersebut adalah termasuk dalam container halal hub punya pengistilahan, dia mesti melalui proses pembersihan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, okay, di bawah peraturan syarak, okay, yang telah ditetapkan oleh JAKIM. Okay, so it has to be done and following the proper procedure that has been guideline by JAKIM. Okay, itu yang status halal hub. Okay, so it's a different set of games. Okay, kita tak pernah cerita pasal benda-benda tu. Okay, so bagi nanti pada kalangan anda yang mungkin dah pun melalui proses buat pita dan sebagainya, atau baru akan melaksanakan proses pita, mungkin anda first time dengar tentang istilah apa yang kita sebut ni tentang halal hub tadi. Okay, apa maksud dia, apa dan bagaimana kita maksudkan sebagai halal hub. Dan ada juga kita akan melihat dari segi apa yang disebut sebagai green logistics ataupun reverse logistics. Okay, reverse logistics. Ada semua tu. Okay, so berkaitan dengan learning outcome, apa yang di-expectedkan daripada kalangan anda. Okay, yang pertamanya, anda lihat pada CLO yang pertama tu, dia kata applying the rule systems in all modes of transport containers, yang mana dia mempunyai domain C3. Now C3 apa benda ni dan sebagainya, apa yang anda perlu tahu, maknanya di aras yang ketiga ni ialah aras yang memerlukan anda untuk boleh membuat satu pentaksiran. Okay, satu process of decision making. What needs to be done? Okay, what is the available options that is given to you that you can make some arrangement. Okay, so it's not just sekadar comprehension, kita faham ini untuk apa, itu untuk apa, ini guna untuk macam mana, bila nak pakai. No, kita akan minta anda sampai level membuat satu pemilihan. What needs to be done. Okay, so saya nak ingatkan yang ini ialah kerana bahagian ini mempunyai markah yang terpaling banyak. Okay, terpaling banyak. Berapa markah? 70 markah. 70%. Okay, how it got 70%? Nanti kita cerita lagi. Okay, saya ini just a glimpse bagaimana ia menjadi 70. So 70 tu seperti mana saya sebut tadi, CLO 1 ni test 1 15 markah, test 2 15, test 3 which is final exam 40 markah. So 30 dan 40 70%. Okay, so maknanya 70% untuk pass, you need to pass exceed 35%. Okay, untuk melepasi CLO 1, you perlu melepasi markah 35 ke atas. Okay, how to do that? How to do that? Sebab yang CLO 2, 3 dan 4 tu saya tak bimbang. That one is because we are going to do it by group. Okay, kita akan melaksanakan itu melalui group, assignment dan report ataupun ada video work dan sebagainya. Kita akan buat secara kumpulan. So 10 markah untuk setiap itu. So biasanya you all can score this one, tak ada masalah. So dia punya ambang dia, kalau kita katakan dia punya orang kata break even point untuk anda nak lulus untuk bahagian CLO 2, paling kurang 3 markah. Okay, dapat 3 markah dah kira lulus dah untuk bahagian ni. Okay, tapi rendah lah.
okey, masih lagi perlu kerja-kerja untuk pemulihan. Namun demikian, okey, selo 2, selo 3 dan selo 4, ini adalah kumpulan yang saya rasa saya tak bimbang you all nak mendapatkan markah penuh yang ini. Okey. The only biggest hurdle yang saya lihat is the CLO 1. Yang ramainya, kalau tak salah saya last year, okey, last semester, keadaan menjadi teramat rumit. Okey. Teramat rumit yang mana isu besar yang timbul gini. Okey, ramai di kalangan anda yang ambil final exam, I know ada berlaku perbincangan dan sebagainya, ding-dong dan macam-macam. But I like to remind you, kalau soalan final exam, okey, nilai markah untuk keseluruhan ialah sebanyak 25 markah. So, 1 poin yang kita peruntukkan, okey, untuk 1 poin yang betul, markah yang diperuntukkan hanyalah maksimum 2,5 markah sahaja. Okey, 2,5 markah. Now, bukan kita tak tolong, kita ada bagi ruang kat situ. Saya bagi markah untuk format, okey. Format maknanya ada, kalau kita minta dari segi essay biasa, maka you perlu ada pendahuluan dan perlu ada the body of the content, and then you have your conclusion. So, tiga-tiga tu saya anggap sebagai formatting. So, formatting kita ada markah. Mungkin kita bagi dari segi pemarkahan untuk format, saya bagi markah 5 maksimum. Okey. Formatnya betul, maknanya you ada dia punya cerita tu, okey, 5 markah. Now, kalau tambahan saya bagi another 5 marks is probably dari segi bahasa. Ini berlaku lagi isu. Sebab di kalangan kita ramai yang juga yang tak mahir bahasa Inggeris. Okey. Jadi ramai yang memilih untuk menulis dalam bahasa Melayu. Okey. Dia menulis dalam bahasa Melayu dan kita penalize. Okey, saya sebut terang-terang sebab program kita ada mengena dengan program eksternal which is CLT. Jadi penilaiannya perlu dibuat dalam bahasa Inggeris. Itu telah ditetapkan. Okey. So, nak tulis bahasa Melayu boleh, tak ada masalah, tapi ada penalti. Okey, kita potong markah kat situ. So, ada penalti. So, 5 markah, if you write in English entirely, you will get it. Okey. So, seperkara lagi yang ketiga, okey, saya nak sebut pasal kesilapan yang berlaku pada exam yang lepas. Di kalangan you all, saya tahu jugalah, ada juga yang pergi cari dalam internet, cut and paste 2 jam. Saya tahu dalam masa 2 jam lebih tu, dia boleh cut and paste. Tapi kalau dia baca betul-betul apa yang you all cut and paste, saya pasti you all akan terkedu balik apa yang you all cut and paste. Okey, saya bagi contoh saya tentang soalan yang berkaitan dengan kontena ini sendiri. Yang mana ramai pelajar saya tahu mana dia orang buat. Dia cari maklumat dalam online dan tajuk kontainer tersebut kebetulan berada dalam kategori MIS. Okey, kontainer tu maksudnya untuk kegunaan satu vessel, okey, vessel yang digunakan untuk running program DOS dan juga Words ataupun Windows. Okey. Dan di kalangan pelajar-pelajar ni ambil saja poin tu, dia ambil, dia cut, dia terus paste. Tanpa mengenalkan dia perasan benda tu, jawapan itu jawapan yang kena mengena dengan MIS. Tak ada kena mengena langsung dengan subjek sistem kontainer. Okey. Ini banyak sangat yang berlaku. Banyak sangat. Sebab kalau seorang tak apa, ini dekat daripada jumlah you all yang 50 orang ni, saya yakin dalam lebih kurang 15 orang ambil cut and paste the same answer. Okay, cut and paste the same answer tanpa membaca sama ada benda tu betul ke, kena ke dengan topik yang kita bincangkan. Okay, so last year memang it was very sad for me to say that ramai yang tak dapat skor, hampir 0A. 0A, tak ada seorang pun dapat A. Dapat markah lulus dan juga ada di kalangan mereka yang dapat markah
terlepas ke bawah sampai ke D. Okay, ada yang kena sampai ke D. Alright. So, tolong jagalah. So, itu yang saya masukkan. So, bila soalan esei kita keluarkan, kita perlu ada pengolahan. Okay. Sebab di peringkat ini yang penting yang you adalah how you olah ayat you all. Okay. Macam mana your speech sentence. Itu yang paling penting. Apa mood yang awak nak sampaikan? Apa dia punya intipati yang nak you all sampaikan dalam cerita ni? Okay, that is the real issue yang nak kita minta sangat you all ketengahkan. Okay, rather than just main tulis saja. Okay, so it's quite sad that ramai yang ambil macam tu and markah dia agak terlepas ke bawah. Saya faham you all kita bagi dan timbalan dekan kita ada sebut memang you all disebabkan kita buat secara online dan memang you all ada ruang untuk berbincang. Namun demikian bincang-bincang pun make it look on that authenticity that is your work. Okay, kita faham isu tu mungkin ada perbincangan tapi olah tu ayat tu you all punya sendiri. Janganlah ambil simple sangat terus copy paste saja. Okey. Main ambil copy, paste tu entah paste apa entah. Okey. So PLO yang telah ditetapkan okey untuk kerja-kerja kumpulan kita ada teaching skill okey yang mana kita akan minta you all buat some sort of apa orang kata decision making punya map ke macam mana ke tentang apa yang perlu dilaksanakan. Okay, so PLO setuju berkaitan dengan lifelong education, information, maknanya proses pencarian maklumat dan sebagainya. Apa yang you gunakan untuk untuk menggunakan ilmu ini, macam mana you find your information, how you gather your information. Okay, and then PLO 9 berkaitan dengan leadership skill. Now, leadership skill ni agak sukar sikit kita nak test sebabnya dalam peringkat final ni, especially dalam peringkat final exam, kita nak rongkai tentang leadership is very difficult. Sebab leadership yang kita persoalkan ialah how you internalize dari segi kerja kekumpulan, okay? Nak lead the discussion macam mana, okay? Oh, siapa yang dianggap leader dan sebagainya, apakah anda kenal pasti apakah leadership skill dan sebagainya. Ini yang mungkin kita nak ketengahkan, okay? So kita nak bina ni sendiri yang agak sedikit sukar kita nak nilai. Okey. Namun demikian kita dah pun buat paper ni banyak kali. Kita rasakan leadership yang kita boleh masukkan di sini agak mudah, which is lebih kepada orang kata leadership dari segi qualities of leadership. Okey. Bagaimana kita nak bangunkan leadership yang ada dalam syarikat. Okey, bagaimana kita nak bangunkan orang yang pasif jadi seorang leader, okey, yang mana dia boleh lead dia punya team dia dan sebagainya. Okey, ini yang kita maksudkan. Alright. So berkaitan juga dengan topik-topiknya, inilah topiknya. Nah, saya nak ingatkan kita ada guided, non guided, total student learning time, okey, STL tu. Okey. Okey. So saya kalau mau lihat dalam you all punya design tu, dalam dekat kita punya okey, kita cuba patah balik, tengok sekejap. Dalam you all punya ni kita ada okey. So you all dekat dalam skrin saya memanglah nampak macam-macam okey. So ada non face to face assignment. So kat sini saya nak minta anda untuk membuat your own self study, okay? Your own self study untuk topik-topik ini. So kita bentangkan dalam subjek ini kita ada sebanyak 6 kot, 5 ke 6. Okay, 6 topik kita bentangkan dan you all boleh buat self study sendiri, okay? Dan cuma kita nak himpunkan di sinilah bukti. Okay, evidence. Evidence yang kita nak ketengahkan ialah you all punya self learning itu telah berlaku. Okay,
Macam mana kita nak buktikan? So ini cara yang kita sebutkan. Okey, yang pertama iaitu melalui penulisan. Okey, melalui penulisan maknanya you can based on your understanding on the topic, you just write tentang pemahaman awak tentang topik itu. So mana dan kira macam mana untuk 1 jam kredit bersamaan dengan 167 patah perkataan. Okey, 167 kita rounded up to 170. Okey, 170 words untuk panjang untuk 1 credit hour. So kalau topik pertama kita lihat kat dalam UP syllabus, okey, topik pertama kita lihat lecture 3, non-guided is 6. So maknanya 6 kali dengan 167. Okey, itulah jumlah bilangan perkataan yang anda perlu hasilkan untuk memenuhi kriteria topik 1. Okey, ini nak kena siapkan, itulah jumlahnya. So kalau kita congak-congakkan so 6 times 167, you'll end up dengan 1000 words lebih kurang. 1002 kalau tak salah saya. Okey, 1002 patah-patah perkataan. Jadi kita ambil rounded up pun 1000 pun dah cukup dah. It's okay. Alright? 1000 pun dah cukup dah. It's alright kat situ. Okay. So kalau anda memilih cara tulis nota. Kalau you nak buat kaedah kedua, nak buat mind map, boleh. Tak ada masalah. Gunakan PowerPoint. Tidak kurang, dalam lebih kurang 8 slide kot. Saya tengok 5 hingga 8 slide. Okay. Untuk setiap bahagian-bahagian yang you all benakan bahagian itu. Okay, but you have to be quite detail lah. Okay, mind map dibenarkan. Okay, mind map dibenarkan. Ketiganya ialah tentang video. So anda boleh juga menyediakan satu video. Okay, bukanlah video panjang, video apa yang saya maksudkan. Just your, orang kata apa, self recording. Gambar awak ke, tak ada gambar ke, awak ambil gambar background ke, dan awak terus baca pun tak ada masalah. Jumlah masa yang kita peruntukkan ialah 1 jam sama dengan 10 minit video presentation. Okay, 1 jam sama dengan 10 minit video presentation. Okay, so tak kira lah background tu awak letak gambar kucing ke, gambar rimau ke, tak ada masalah kat situ. So katalah you always camera shy lah konon. Okay, camera shy. I like to believe that. Okay, so julat masa diperlukan ialah 1 jam kredit sama dengan 10 minit. So untuk ini kita ada 60 minit, maknanya sama dengan 1 jam of your video elaboration lah. Okay, 1 jam. Alright. Dan sekiranya anda memilih untuk membuat soalan, okay, boleh buat soalan MCQ untuk membuat multiple choice question, buat sendiri, okay, buat sendiri, design sendiri dengan ada peratusan soalan kebat melebihi 20%, okay, melebihi 20%, sebanyak 5 soalan, okay, 5 soalan sama dengan 1 jam kredit, okay. 5 soalan untuk 1 jam kredit. So, kalilah dengan 6 tu, berapa yang anda dapat? So, 30 So, 30 soalan yang anda benakan. Okay. Dan daripada 30 soalan tu, must be 20% must be soalan berbentuk kebat. Kebat maknanya bukan simple direct punya answer. Maknanya mungkin ada berangkai, mungkin ada pilihan pilih satu dan dua, satu saja ke, ataupun tiada jawapan di situ ke, macam mana ke, ikut you punya design. Okay, ikut you punya design. So maknanya saya pilih pilihan untuk dalam mention of non face to face punya time ni, kita beri anda kelonggaran untuk sama ada nak tulis karangan sendiri ke. So dalam isu ini saya tidak masalah, you all nak cut and paste ke macam mana ke, is up to you, because this is your nota. So adakah ia memberikan markah? Ada implikasi kepada markah, ada implikasi. Maksud saya, kalau anda punya non face to face time lengkap, okay, semuanya lengkap,
sampai penuh semua sekali, kita mempertikaikan bahawa pelajar ini tidak layak digagalkan kalaupun you tak ambil final exam. Okey, kalaupun you tak ambil final exam, kita akan argue bahawa pelajar ini tidak layak digagalkan kerana dia telah melaksanakan tugas dia, self learning dia dah buat. Okey, so dia tidak layak digagalkan. So argument kalau orang nak tanya, kenapa you tak gagalkan student ni? Dia buat kerja-kerja yang telah ditetapkan. Okey, jadi dia tidak layak digagalkan. So untuk nak pass, okey, make sure that you do your non face to face punya time assignment ni, hantar saja accordingly. Okey, saya akan sediakan ruang dia seperti mana yang you all lihat kat sini. Kita akan buat dia punya bahagian-bahagian ni, you all masukkan saja. Okey, masukkan saja. Okey, make sure it's enough. Okey, bahagian-bahagian komponen anda. Alright. So dan kita akan pastikan bahawa anda tidak layak digagalkan. So apa lagi nak perlu buat? Nak dapat kredit dan juga nak dapat distinction. Kat situ bezanya aktiviti dan kelas tu kita kena aktif lah. Okey, maknanya group work kita kena okey. Maknanya kita scoring kat situ. So markah kat situ 30 markah, you all dah score. So alhamdulillah, no problem kat situ. So the last portion yang 70%, yang itu yang sakit tu. Okey, yang sakit ni kat mana tu? Kita nak jaga dekat midterm 1 dan 2. Begitu juga dengan final exam supaya tidak begitu terjejas sangat. Okey, so dalam keadaan ini final exam, saya nak ingatkan you all, kalau soalan ada markah, especially yang essay, markahnya yang kita sebut telah tetapkan sebanyak 25 markah. Jadi silalah beri jumlah poin yang seadanya. Takkan 3 poin, 1 poin bernilai 5 markah. Okey, kena teruk saya nak menjawab. Okey. So kita ada jawatankuasa yang akan menilai semula kertas-kertas periksa anda. Okey, yang akan melihat sama ada anda punya kerja-kerja ini apa orang kata melepasi tahap standard sebagai kerja pelajar universiti. Itu yang perlu dipastikan. Okey. So ini yang kita kata a bit tough. Kita nak buat. Okey, a bit tough. Alright. So mute pula. Okey, saya stop sharing kat situ. Okey. Saya nak minta pencalonan. Saya nak mohon. T, ada ke? Ada, sir. Okey. T, kalau berjaya awak sebagai kelas rep, kekallah awak sebagai kelas rep. Tapi bergantung kepada pilihan mereka. Okey? Jangan marah kalau mereka tak pilih awak balik. Jangan marah. Tak apa, sir. Saya ni bagus, saya rasa better orang lain ambil take turn lah macam tu. Okey. Alright. Okey, saya nak ingatkan, nak tanyakan ini. You all ni bila nak balik ni? Macam mana cerita ni? Ada pembayang semua ni bila nak balik? Ada yang dah balik. Okey, I understand. Ada yang dah balik. Yang lain-lain ni macam mana ni? UMT ke masa, sir? Balik UMT ke? Yep. Dah balik dah Ganu. Rata-rata? Bulan 4 yang belum. Bulan 4. Ada yang belum. Sebabnya saya bercadang. Kalau lepas, okey, kalau lepas tapisan dan sebagainya, saya ingin mencadangkan kita ada field trip. Lawatan ilmiah. Amboi, dah terdiam dah. Kemudian import saya. Nak. Okey. Tapi kita nak kena tengok jugalah. Kita nak kena jaga dalam keadaan COVID kita ni macam mana ni. Okey, jangan pula nanti kan dah sampai sana lah. Sudah. Kata ada yang terkena pula. Aduh. Jenuh kita. Okey. So, dengan kita dah confirm semua bervaksin Tak ada yang tak bervaksin.
Saya siap booster sekali. Siap booster lagi? Oh, bagus. Hebat you all. Okay. So, kelas rap yang baru kita cadangkan tu lah. Kita carikan tarikh yang sesuai, kita adakan lawatan dan kalau boleh kita buat dia terus jadi inilah industri e-classroom. Sekali rap terus settle. Kita just buat recording je. So kita just buat rakaman dan kita upload dalam YouTube ke. Itulah session kita. So yalah, sekali jalan lah. Lebih kurang begitulah plan saya. Okay. Lebih kurang begitulah plan saya. So untuk pencalonan, okay. Saya mohon pencalonan. Ada yang ingin mencalonkan diri sebagai kelas rep. Silakan. Kita tanya dulu. Pencalonan ditutup. Pencalonan diri sendiri dulu. Pencalonan diri sendiri ada tak? Dia jenis yang kata, saya dengan ini mencalonkan diri saya sendiri sebagai kelas rep. Ada tak? Macam mana tu? Ada tak? Ada banyak emoji. Emoji je keluar ni. Chat room, chat box. Masukkan di situ. Siapakah pencalonan? Ada. Mana? Itu pencalonan orang lain. Okey, so kita tutuplah pencalonan untuk diri sendiri Okey, so kita ada Aiman Alif. Ada lagi? Hanis pun ada. Dia, okey. Ada lagi? Kita ada Aiman Alif, kita ada Hanis Raya dan juga kita ada dia. Okey. Okey. Saya nak minta calon kita offline sebentar. Okey. Kita ada Alisa pun ada masuk. Okey. So minta dia, Alisanya, Hanis Raya dan juga siapa tadi? Aiman Tak. Saya tak boleh Doktor. Saya tak boleh. Tak boleh. tak boleh dah. Hanis Suraya. Saya tak boleh. Okey. So calon-calon kita minta step out sekejap. Aiman, saya minta tolong. Tolong kirakan macam mana kita nak buat polling Kita boleh buat polling kat sini. Kalau tak salah boleh buat polling ni. Boleh katanya. Aiman, awak boleh tolong buat kan? Polling. Bukan host je ke boleh buat Doktor? Bukan host je ke? Jap. Boleh. Jap. Awak tolong buat kan? Kita masukkan kita punya polling. Presenter je lah Doktor boleh buat. Presenter? Dia cakap. Alah. Okey. Man, saya lantik awak jadi presenter. Boleh buat? Jap. Ada fungsinya, boleh buat? Jap Doktor. Okey. So sementara tu kita fikir-fikirkanlah.
Okey. So saya harap kali ni kita get to the best score lah banding Tak boleh. dengan last Saya year tak boleh buat Doktor. Sebab saya bukan Ha? kapun. Saya bukan Tak kapun. boleh? Dia cakap kat sini. Cakap kat sini, creating pool is not available for host and presenter on the mobile app. Pakai apa tu? Google Form. Google Form. Okay. Ha. Google Form boleh, jap. Google Form, awak masukkan dia punya tu. Dia punya link. Okay, jap. Okay. So kita mengharapkan pada semester ini kita hoping that kita boleh much better score. Saya cadang lah nak buat last semester saya tak sempat nak buat. Saya buat dengan broker. Broker kot, subjek broker. You all dah ambil broker ke? Dah ada nak ambil ke belum lagi? Paper broker charter. Ambil dah. Ada yang nak ambil. You all ingat ada calculation kan? Soalan calculation. Soalan calculation tu kita nak buat something of a sort jugalah. Yang kita boleh gunakan dalam industri ini. Okey. Kita ada beberapa algoritma yang saya rasa saya nak kongsikan dengan you all. Especially sebabnya saya lihat kalau anda ada kemahiran buat benda ni, saya rasa dia akan bantu anda dalam pembuatan your latihan industri. Okey. Bagi yang mana-mana buat latihan industri dekat dekat pelabuhan ke, dekat syarikat kontainer ke, mana-mana syarikat yang menginvolve pengantaran, saya rasa ianya akan membantu. Okey, sebab that calculation sangat-sangat sesuai. Okey, kita ada travelling postman problem, kita ada travelling salesman problem, kita ada nearest neighbor algorithm, kita ada Harold Cup dynamic nama dia? Harold Cup algorithm tu memang nama dia. Okey, tapi dia punya dynamic apa tadi punya panggil dia kan? Saya lupa dah. Okey. But ini kaedah-kaedah yang saya rasa sesuai yang you all boleh guna. Yang ini yang kita nak tunjuk pada orang. Okey, kita nak tunjuk pada orang, kita nak kata inilah hasil belajar universiti. Okey, kita nak tunjukkan kelainan pada orang lain, kita nak kata ini yang pergi bayar duit banyak mahal-mahal tu, okey, untuk dapat benda ni. Okey, ada skill set yang macam ni. Okey. So at least boleh buat calculation tu, boleh tunjuk pada pengurusan. Orang pengurusan mungkin akan merasakan satu, orang kata apa, menghargai. Okey, menghargai. Okey, sebab saya pernah tengok ada student kita yang sebelum ni dia berjaya solve isu berkaitan dengan key crane key crane distribution, macam mana dia susun atur, dia buat sedikit calculation, akhirnya syarikat tu dapat untung. Okey. Dia tunjukkan dia punya method of calculation, tunjuk, akhirnya membawa kepada hasil yang boleh dijalankan dan menyebabkan syarikat daripada kerugian jadi untung. Okey. Dan dia berjaya buat benda tu semasa dia intern. So bayangkanlah, semasa intern dia dah boleh buat macam tu. Saya difahamkan terus pelajar tu ditawarkan pekerjaan immediately. Dan apa yang menarik yang saya ingat masa tu dia punya supervisor tapi coordinator masa tu ialah biasalah Cik Din. Dan mereka jumpa dengan Cik Din dan minta terus merayu okay, supaya pelajar ni terus bagi A. Terus bagi A. Minta terus bagi A dan mereka terus offer pelajar ni tempat untuk pengajian, untuk sambung, bukan yang tersambung tapi untuk bekerja. Okey, terus ambil. Tak sempat lagi nak grad, terus ambil. Baru 2 bulan praktikal dah berjaya impress dia punya CEO dan managing director, dan akhirnya beliau telah terus
diambil sebagai tangan. Okay. So Aiman, macam mana cerita? Dah settle ke? Man? Oh Man. Dah. Google Form dah ada dekat chatbox. Dah ada kan kat Tunggu. chatbox? Tunggu dia orang undi je. Okay. So silakan mengisi. Okay. Okay. So Aiman, tolong declarekan pada saya kalau mereka dah isi. Okay. Siapakah pemenang? Okay, jap. Doktor lagi 46 orang lagi. 46 pula. Lagi 16 orang lagi. 16 orang lagi belum isi. Alamak. Tapi dah rasa macam Alisa dia yang menang. Okay. Dah ada Alamak. Keputusan tak resmi. Keputusan tak resmi Alisa yang menang. Alamak. Macam PRU lah. Macam PRU Johor pula. Bolehlah saya nak berlakon jadi Sultan Johor pula kata. Tak nak, saya tak nak. Tak ada. Hanya sekadar gurauan, okey. Tidak maksud apa-apa pada tuanku. Hanya satu apa orang kata keadaan yang agak melucukan di Johor, sampai macam-macam yang berlaku. Okey. Alright. Okay, so ada ke keputusan akhir? Kalau boleh kita tutup polling. Keputusan dia yang menang ni Dr. Alisa. Alisa yang menang. Majoriti berapa banyak ni? Kena sebut majoriti je berapa ni? Sekejap. Dia menang 41. Alisa dapat majoriti peratusan 41.7%. Dia dapat 36.1%, Hani Suraya dapat 22.2%. Okey. So tahniah kepada pemenang kita. So Alisa telah dipilih menjadi Glass Rap. So minta tolong panggilkan rakan kita. Rakan kita minta tolong hantarkan mesej, tolong masuk. Kita umumkan, kita beritahu siapa yang telah berjaya dalam kita punya sesi pilihan raya. Siapa dia pergi sana? Dah masuk dah. Alisa, boleh share ke kamera? Boleh doktor. Dia menang Doktor. Dapat 15 undian. Peratus jumlah pengundi yang masuk pengundi tak tahu apa. 36 Doktor. 36 daripada 46. 10 orang tak mengundi. Okay Alisa, so congratulations. Pilihan raya umum sistem kontainer. Okay, menjawab jawatan sebagai Glass Rap. So tahniah. Ni tak tahulah kalau kena belanja ke kena macam mana ke, tak tahu. Okay, alright.
So thank you very much untuk yang mereka yang telah mencalonkan diri, mencalonkan dan very sporting of you guys untuk turut serta dalam pilihan raya kita yang short sekejap ni. Okay. So walaupun pilihannya hanya sekadar kelas rap saja. Okay. But kita ada tugas-tugas yang agak besar juga lepas ni. Kita cadang nak buat trip. Kalau berjaya insyaAllah kita buatlah trip tu. Kita cuba dapatkan tempat-tempat yang kita boleh pergi visit. Hopefully ianya bermanfaat pada you all, and especially yang paling penting this year kita bolehlah dapat much better grading. So saya harapkan sangat kita dapat much better grading, ramailah dapat A. Saya tak ada kesukaran nak bagi majority dapat A asalkan saya boleh buktikan pada mereka kata student saya dah buat apa yang perlu dan mereka layak untuk terima A. So A itu bukanlah satu impossibility untuk semua orang. Okay, it's not an impossibility. Maknanya kalau everybody work for it dan layak terima, saya tak ada isu. Saya kata ini they are deserving kerja mereka buat. Okay. So with that, saya rasa saya tak ada apa-apa lagi dah. Kita dah nanti untuk administratif kita dah selesai kat situ. Terima kasih kepada Siti yang telah buat masa yang sebelum ni. Kita ada void sekejap, tak ada leader, dia telah mengisikan tugas tersebut. So terima kasih sangat-sangat kepada beliau yang telah menjalankan tugas, memangku tugas-tugas ini. Okay, thank you very much Siti. So saya buka untuk pertanyaan lain-lain kalau ada yang nak bertanya apa-apa ke. So kelas rap baru, tolong hantarkan saya you punya ni short WhatsApp kat saya. Nanti kita akan berhubung macam mana nak settle kelas ni. Okay, ada anything nak tanya? Nak tanya tentang exam ke? Nak tanya tentang kita punya kelas macam mana ke? Nak kena vaksin ke tak kena vaksin ke? Sir, nak tanya, kita ada macam sistem kontainer ada buku ke sir? Ya? Dalam sistem kontainer ni ada kena beli buku ke? Kita ada dalam Myland tu ada saya sediakan. Dalam modul syllabus tu awak tengok dia ada kat situ UMT container book. Itulah reference yang pernah didesign by Dr. Kashfi, Prof. Kashfi, sorry. So Prof. Kashfi dah design, dia gunakan buku ini sebagai untuk topik ini. Tapi saya rasa ada lagi bahagian-bahagian yang tidak di cover dalam buku ni, sebab ni lebih ke banyak pada orang kata untuk kontainer di atas kapal. Okey, dia hanya bahagian atas kapal tapi dia tak cerita bagaimana dia cross border, bagaimana dia akan involve dalam pelbagai kesihatan. Okey, adanya Incoterms dan sebagainya. So banyak benda tu kita nak kena lihat. Okey, alright. So buku memang dah kita sediakan dalam tu dan ianya selaras dengan topik-topik yang ada. Ada lagi yang nak tanya? Sila. Silakan. Jangan bersila. Nak tanya, untuk final nanti online ke face to face? Ya? Final nanti final saya belum ada keputusan akhir lagi sebab yang itu Dr. Jekin masih mengira-ngira lagi tentang pasal ni. Jadikan pun masih lagi agak bimbang walaupun kerajaan dah nak cakap pasal endemik dan sebagainya, sebab ada keputusan ini berkaitan dengan keputusan kementerian. So baru ni cadangan untuk panggilan balik semula pun itu cadangan daripada kementerian. So probably kalau kita pun dah balik semua kat sini, probably kita akan berhadapan dengan peperiksaan secara bersemuka kot. Tapi itu pun bergantung. Kalau kata mereka kurang yakin dengan keadaan tu, sesi online masih terpaksa dikekalkan. So buat masa ni kita masih maintain as online lagi lah for the time being.
So kita akan mula tahu apa cerita-cerita ni selepas bulan 4 ni nanti apa dia punya pengisian dia macam mana. Okay? Anything else? Anything else lagi yang kita nak tanya tentang topik kita hari ni? Tak ada, Doktor. Terus awak siaran kuat awak Okey, ada lagi ada yang tanya apa lagi? Buka di ruangan. Terasa macam DJ pula ya. Tak ada pernah ada cita-cita sebagai seorang DJ. Cuma berkesempatan berlakonlah sekejap jadi sebagai DJ. Alright. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih kerana bersama saya bersiaran selama berapa lama? Hampir sejam lebih. So kita akan menyusul nanti dalam kelas yang seterusnya. So jaga diri, jaga SOP. Keep everything in order. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih. Bye. Bye. Okay, bye-bye you all.